Itu kisah viral 2-3 minggu tentang berkenaan beberapa individu yang melibatkan parti UMNO. Jadi Wan, apabila saya ingin menyentuh sedikit, ambil poin sedikit dia Wan, apabila kita berbicara tentang Penyatuan Ummah dan juga parti UMNO sendiri, dengan terjadinya politik jijik ini, sekarang dan pada hari ini ada cubaan untuk cuba mengharamkan UMNO. Mungkin salah satu cara untuk beralih pandangan kepada topik politik jijik ini. Ya. Tekanan itu harus diberi. Itu objektif dia. UMNO tidak boleh dilihat selesa. Alright. Sebab akhir-akhir ini UMNO dilihat selesa. Selesa bukan apa? Orang rakyat sudah menilai bahawasanya paling tidaklah kau kata menteri rasuah, pegawai menteri rasuah, tapi duit berterabur turun kepada rakyat dulu. Sekarang ni kau cakap soal integriti. Kau cakap soal orang kata ketelusan. Kau cakap soal integriti, ketelusan. Sepatutnya bila kau telus, bila kau ada orang kata utamakan integriti, harta kerajaan makin banyak. Bila harta kerajaan makin banyak, kau bolehlah orang kata perturunkan kepada rakyat dengan lebih banyak daripada compare dengan zaman BN. Dah dulu orang kata rasuah pun kau dapat macam tu. Sepatutnya bila tak ada rasuah lagi banyak dah dapat. Tapi apa? Dapat banyak ke kurang? Lagi kurang ada. Habis tu rakyat kata apa? Pergi mampus dengan integriti. You see? Nampak tak? Kau tukar sana, kau tukar sini, kononnya kerajaan lebih baik. Tapi kesannya adakah dirasai oleh rakyat? Itu sebab soalan apa ni tajuk hari ni saya cukup setuju. Apa untungnya kepada rakyat? Kau nak berbalah pasal nombor 1, kau nak berbalah pasal PM8 ke apa semua sekali. Berbalah lah. Tapi sekurang-kurangnya bagi benefit kepada rakyat. Alright. Ini saya nak berbalik kepada tu sikit. Kata yang pasal UMNO tadi bila you mention juga UMNO. Saya mengalu-alukan, saya mengharapkan, saya orang kata setidak-tidaknya ketika ini saya nak tengok Datuk Tok Mat kita sebagai orang kata timbalan presiden yang menjalankan tugas-tugas presiden. Ketika inilah you kena tampil, meredakan puak-puak yang berbalah. Itu the best ataupun pemimpin, kriteria seorang pemimpin yang baik, kriteria seorang pemimpin yang perlu ada ialah ia mampu merapatkan dua golongan berbalah. Itu kriteria yang ada bagi seorang pemimpin. Kalau kau nak jadi pemimpin, kau tak boleh nak menyatukan 2 ataupun 3 golongan yang berbalah, kau fail. Alright, saya mengharapkan maknanya mungkin orang kata Tok Mat sedang memerhati perkara ini dan mungkin satu hari Tok Mat boleh meredakan. Ataupun MT lain naik presiden ada 3 orang. Seorang dah tak boleh nak pakai dah sebab dia terlibat dalam kancah perbalahan tu. So, benda-benda macam ni sepatutnya orang kata kelebihan dah ada. Rakyat dah mula tahu you buat kerja dulu. Kan? So, sepatutnya gunalah masa ni. Kan? Jangan jadi bebal sangat. Baik Wan, saya melihat bahawa poin yang Wan perkatakan tadi ia membabitkan kerjasama dan juga tumpuan harus diberikan. Apakah ini mendatangkan keuntungan kepada rakyat yang seharusnya memikir tentang isu dan masalah rakyat. Jadi dalam minit-minit terakhir ini saya ingin bertanyakan lagi kepada Wan, ketika berlaku segala pergolakan masa kini, adakah ia merupakan satu gelombang besar yang mana membangkit atau menyedarkan rakyat bahawa sekarang ini kerajaan harus ditukar dalam masa terdekat? Pandangan Wan. Ya, saya nak betulkan beberapa persepsi. Orang bercakap soal penyatuan ummah. Bila you bercakap soal penyatuan ummah, ada setengah-setengah menerangkan kerjasama antara UMNO dan PAS. Itu silap. Itu salah. Penyatuan ummah ini adalah skopnya dia lebih besar. Bukan sekadar UMNO. Dia bukan soal kepartian. Dia soal survival politik Islam Melayu. Tak kira kau Melayu dalam DAP, tak kira kau Melayu daripada PKR, tak kira kau Melayu daripada PBBM, tak kira kau Melayu daripada PAS ataupun UMNO, disebab soal penyatuan ummah. Penyatuan ummah Islam Melayu. Dia bukan lagi soal kepartian PAS dan UMNO. Dia bukan lagi soal orang kata Tok Guru Haji Hadi dengan
siapa Presiden Tok Mat ataupun Najib ke siapa yang ada dalam UMNO is no. Ini soal skop orang kata penyatuan umat ini ia lebih besar. Tak kira engkau daripada parti mana, tetapi kita harus bersatu pertama untuk sebuah kerajaan Melayu Islam di Putrajaya. Soal bila itu terletak kepada tengok macam mana. Itu matlamat sebenarnya. Ya, tetapi apa pun penyatuan. Alright. Maknanya lepas pada ni kau tak kira parti dah. Dia tak ada istilah parti dah. Pilihan raya PRU 15 ni tak ada istilah parti. Hanya ada istilah mana kuasa yang Melayu kau kena angkat, kau angkat. Mana pimpinan yang mengangkat martabat Melayu itu, kau kena sokong. Of course dalam pilihan raya dia tak adalah masuk bebas. Tak banyak bebas parti-parti yang akan masuk. Tetapi rakyat harus melihat adakah parti yang menyertai dalam pilihan raya itu ini sebuah parti yang mendukung soal penyatuan Islam dan Melayu. Itu calon tu yang kau kena sokong. Tak ada istilah politik lagi. Kepartian. Tak kira dia daripada parti mana. Wan, adakah PRU 15 akan datang merupakan saat-saat tenggelam jatuh kerajaan Melayu sekiranya sokongan dan dokongan untuk penyatuan umat ini gagal dilakukan? Ya, ini merupakan orang kata satu pilihan raya yang cukup getir bagi umat Melayu, Islam khususnya. Kalau hari ni kita boleh tengok baru setahun dah macam ni huru-hara kita orang Islam, you bayangkan selepas pada ni kita kalah. Melayu Islam terus kalah. Alright. Sahabat saya sebelum pada ni di dalam orang kata bicara kata beliau, temu bual beliau, Pak Hamdan, itu sahabat saya dulu. Bagaimana dia merungkai apa ni agenda di AP sekarang untuk membuat persepadanan baru. Ya. Alright. Pengurusi SPR dah bagi tahu macam mana dia nak batalkan persepadanan yang pernah dibuat oleh BN sebelum pada ini kalau ada klausa yang membenarkan. Ini semua agenda untuk memecahkan Melayu. Alright. Belajarlah. Saya nak minta penonton cari buku, belajar, bacalah sikit. Orang kata selain pada duk baca Quran tu, kan? Bacalah buku sejarah apartheid. Apartheid ni macam mana sejarah apartheid? Macam mana orang asal Afrika itu diperintah oleh orang minoriti kulit putih di Afrika. Dan benda ni boleh berlaku di Malaysia. Kita masih majoriti, walaupun kita majoriti 63-64% Melayu. Tetapi apabila disegmenkan, apabila dipecah-pecahkan, alright? Apabila dia dipecah-pecahkan, sudah pasti kita tidak menjadi majoriti. Kita tidak tidak menjadi suara majoriti. Kerana kita dah dipecah-pecahkan dah. For example, betul. Dalam wilayah ini ada 14 kursi parlimen. Apabila persepadanan baru ini, DAP dah 2 pilihan raya dia membuat orang kata strategi untuk memberi tumpuan kepada bandar-bandar. You pergi mana-mana bandar, memang DAP yang akan menang. Yeah. Dia bermula di pilihan raya negeri di Sarawak dan Sabah. Itu semua bandar-bandar dia akan menang. Dan dibawa kepada PRU. Pun bandar-bandar menang. Dan wilayah ini, cuba bayangkan daripada 14 kerusi yang dimenang, yang orang kata dimenangi oleh mereka, dipecahkan, dipersepadankan semula untuk keluarkan jadi 30 kerusi. Dan bandar ini sudah pasti akan dimenangi milik mereka. Milik mereka. Milik DAP. Dalam segmen berbaki 3 atau 4 minit ini dan masa tu terlalu cepat, cepat. mencemburui. Okay. Jadi saya bagi peluang, ada soalan yang terakhir dari saya, adakah rakyat percaya isu video Azmin Ali ni? Itu yang pertama dari saya. Di antara Wan boleh menceritakan, kita rangkumkan isu ini tentang politik jijik yang sekarang telah berlaku, dan apakah harapan ataupun jalan penyelesaian untuk politik jijik? Terima kasih Ran. Senang saya rasa rakyat melihat hari ini dan ambil sikap rasional dan orang kata jangan kita terlalu orang kata macam fanatik kepartian. Alright, jangan terlalu fanatik kepartian. Kerajaan kita boleh ubah. Kita dah buat orang kata satu apa ni sejarah yang membuktikan bahawasanya kerajaan BN yang 60 tahun pun
boleh diubah. Apakah ini kerajaan, apatah lagi ini kerajaan yang sepenggal ni untuk kita ubah? Kan tak jadi masalah. Rakyat, saya yakin dalam keadaan orang kata era sekarang, maklumatnya sampai, rakyat melihat dan rakyat orang kata saya rasa mampu untuk menilai dalam keadaan yang betul. Dan dalam soal isu video ke apa semua sekali, anggaplah itu sebagai satu rencah dalam politik negara ini untuk memberi lebih jelas rakyat, untuk memberi lebih kuasa kepada rakyat menilai sendiri. Kan? Kalau orang macam ni you nak angkat, tak kisahlah sekarang ni menteri ke, lepas ni nak jadi PM ke apa semua sekali, macam tak ada orang lain. Kan? Kalau orang sebelum pada ni orang duk bercakap soal bagi pilihan antara Mahathir, saya nak stress kat sini. Mahathir dan Anwar, Mahathir siapa? Kalau Perdana Menteri ni siapa antara Mahathir dan Anwar? Cakap buat apa aku nak pilih dua orang ni? Sedangkan kita ada option yang ketiga. Optionnya kita tak namakan siapa, tapi sekurangnya penyatuan ummah tu ada. Bagi menang penyatuan ummah ni, lepas pada tu kita fikirlah siapa nak jadi Perdana Menteri. Asalkan Melayu, Islam menjadi kuasa di Putrajaya, itu yang kita sokong. Saya mengharapkan penonton lebih jelas dalam apa yang berlaku hari ini. Soal video, selagi ia bernama manusia, kita tak boleh nak kata benda tu bukan. Selagi ia bernama manusia, kita tak boleh nak kata benda tu mustahil. Kan? Binatang pun tak reti tau bab lelaki sama lelaki ni. Tapi hari tu saya pun tengok video orang duk hantar selepas pada video yang you panggil apa ni? Aksi apa? Semburip. Tak tahulah apalah. Saya tak nak sebut lah tu. Ada pula keluar masa tu video apa? Tupai lah apa. Ada macam-macam dah. Maknanya belasah sama sendiri pun ada. Maknanya era tu lah sekarang. Ya. Kan? So kita berharapkan Tuhan jauhkan bala kat negara kita ni. Moga-moga kita dapat tukar kerajaan. Apa, saya tak kisah parti mana apa semua sekali, asalkan sebuah pemerintahan Melayu Islam di Putrajaya yang khususnya orang kata dia akan memertabatkan agama Islam dan mendukung istilah Melayu itu majoriti di Malaysia. Baik, terima kasih Wan Khairul, Wan K, bicara hamba, dan sudah pasti penonton akan menilai sendiri. Diskusi 45 minit membincangkan tentang politik jijik, apa untungnya rakyat pada masa kini. Tuan-tuan, yang ada di tangan saya ini adalah VR box yang akan diberikan khas kepada 10 penonton bertuah yang share dan juga like dan menyokong program Apa Kata Rakyat ini. Dan penonton bertuah, kami akan postkan VR box ini khas eksklusif daripada NTH Media. Dan kepada penonton yang kami hormati sekalian, terima kasih kerana sentiasa bersama menyokong program Apa Kata Rakyat dan juga menyokong Nothing to Hide Media sebagai salah satu program online talk show nombor 1 negara. Sehingga kita bertemu di lain masa, insya-Allah bertemu lagi dalam segmen Apa Kata Rakyat. Berani, benar, bebas. Saksikan, dapatkan hadiah dari kami. Sekian, terima kasih. Thank you. Thank you.